Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sekali lagi Hasan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang dari Parti PK hari ini. Sahabat semua, buat hal lagi ya dengan membuat kenyataan yang seakan-akan memperlekehkan ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa ya ahli Parlimen Pasir Gudang ini selalu membuat kenyataan-kenyataan seperti ini? Adakah beliau ini boleh dianggap sebagai ahli parlimen, pemimpin yang kurang kasih sayang, tidak mendapat perhatian sahabat-sahabat semua, lalu membuat kenyataan seperti ini untuk mendapatkan perhatian? Adakah itu tujuan yang cuba dilakukan oleh ahli parlimen Pasir Gudang ini? Apa pandangan anda sahabat semua? Dan perkara kedua yang saya kongsikan adalah dikatakan pendarhaka Abakau tetap akan pegang jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan juga presiden kepada Parti Bersatu. Jadi dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Pujian Hasan terhadap Ismail ibarat kritik Anwar, itu antara kenyataan daripada pengkritik ataupun ya penganalisis politik, yaitu Azmi Hasan berkata, Hasan Karim dari PKR meneruskan kritikan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan memuji pentadbiran Ismail Sabri Yaakob. Jadi seorang penganalisis menyifatkan pujian ahli Parlimen Pasir Gudang itu, yaitu Hasan Karim, terhadap pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob juga boleh diibaratkan kritikan terhadap PMX. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, Wakil rakyat PKR itu sebelum ini sering menegur Perdana Menteri dalam pelbagai isu, antaranya kelembapan pelaksanaan reformasi dalam pentadbiran Februari yang lalu. Menurut Azmi lagi, kali ini Hasan memuji Ismail dengan mengaitkan beberapa pencapaian dalam pentadbirannya, termasuklah agian peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan lancar berbanding kini yang masih gagal dinoktakan. Jadi dia perlu ingat, ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, ketua pembangkangnya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika MOU itu dibincangkan, ya tidak ada karena daripada pihak pembangkang, terutamanya daripada Perdana Menteri kita sekarang ini yang sebelum itu menjadi ketua pembangkang. Ya, perbincangan, ya jika ada perkara yang tidak dipersetujui, dibincangkan secara berdepan, ya bukan dengan buat sidang media, membuat kenyataan, ya yang memberikan banyak alasan-alasan seperti mana yang dilakukan oleh pembangkang hari ini, oleh ketua pembangkang daripada Perikatan Nasional. Jadi kerana itu kita melihat kelancaran itu berlaku sehingga temeterainya MOU antara kerajaan Perdana Menteri ketika itu dan juga pembangkang yang mana diketuai oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sedikit komen saya ya berkaitan dengan isu itu. Jadi kemarin Hasan menyifatkan Ismail sebagai pemimpin baik, diperlukan UMNO serta Barisan Nasional kerana rekod pentadbirannya ketika menjadi Perdana Menteri ke-9 menyaksikan berbagai masalah diselesaikan seperti peruntukan wakil rakyat pembangkang. Inilah sahabat semua. Ya, mungkin tidak mendapat perhatian dari Parti PKR, dia cuba masuk campur rumah orang pula. Dia cuba masuk campur dengan keluarga orang pula, ya. Dia membuat pula kenyataan kononnya UMNO masih memerlukan Ismail Sabri. Itu bukan hal yang terkait dengan Parti Keadilan, ya. Mereka dengan mereka, biarkan mereka urus rumah tangga mereka, ya. Jadi jelas sahabat semua bahwa bagi pandangan saya Hasan Karim ini meroyan, tidak kena pada tempatnya. Jadi menurutnya lagi, suasana politik negara juga tentram, termasuk kejayaan memindah dan perlembagaan persekutuan, yaitu perkara 1.2 mengenai status wilayah Sabah dan Sarawak, serta perkara 49E yang berkait dengan Akta Lompat Parti. Jadi perlu diingat sahabat-sahabat semua, ya, katanya negara kita stabil, memang stabil, ya, sebab MOU itu telah dimeterai. Dan kerana pada masa itu, kerajaan itu bersama dengan Parti PAS dan juga Bersatu, yang memang mahu kuasa, yang rakuskan kuasa. Kalau mereka berkuasa, mereka akan diam walaupun apa yang mereka lakukan. Kita boleh nampak ya, judi dinaikkan dari 8 kepada 22. Adakah itu yang dimahukan oleh Hasan Karim dan sebagainya? Sekarang ini mereka yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu ini meroyan.
Ya, karena mereka tidak lagi menjadi kerajaan. Karena itu membuatkan negara kita ini huru-hara, kucak-kacir. Karena mereka permainan sentimen, permainan 3R yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu ini menyebabkan walaun-walaun yang tiada otak ini begitu taksub sekali sehingga menunggang isu bangsa dan juga agama. Jadi perkara ini sebenarnya yang harus difikirkan oleh Hasan Karim ini, bukannya membuat kononnya Ismail Sabri terbaik. Kita tidak boleh nafikan terbaik sebab ya MOU itu telah dimeterai. Pembangkang ketika itu bersetuju untuk bersama-sama ya supaya kerajaan itu habis, sehinggalah dibubarkan dan berlakulah PRU yang sepertinya yang kita tahu ceritanya. Jadi sementara itu Lau Ziwei dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berpandangan Ismail dan Anwar melalui dua situasi yang berbeza, menyebabkan bekas Perdana Menteri itu perlu mendapatkan sokongan pembangkang untuk terus menarajui negara dan memastikan kestabilan. Ini betul. Kalau masa itu tiada MOU, saya percaya keadaan juga tidak akan stabil dengan majoriti yang sedikit, ya, seperti mana Muhyiddin Yassin. Apabila sekutu mereka sendiri, yaitu Parti Barisan Nasional UMNO, menarik sokongan, akhirnya runtuh kerajaan itu. Ya, karena apabila cuba berbincang berkaitan dengan MOU seperti mana yang dinyatakan ataupun berlaku pada era kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Ismail Sabri, ianya tidak berlaku tebuk-menebuk atap, tarik sokongan dan sebagainya kerana ada MOU. Jadi sahabat semua, sekali lagi ini bagi saya adalah satu kenyataan yang sengaja dibuat untuk mendapat perhatian, kurang kasih sayang sahabat-sahabat semua. Jadi kata penganalisis politik ini lagi, jika tidak dapat sokongan pembangkang, apa akan jadi pada Bersatu dan PAS tidak menyokongnya ketika itu? Mana-mana pemimpin berada kedudukan itu pasti melakukan hal yang sama untuk kekalkan pentadbiran, katanya. Seorang lagi penganalisis dari Universiti Islam Universiti Islam ya Malaysia, Asaza Sukri, berkata, tindakan diambil Ismail ketika itu menjadi Perdana Menteri termasuk menandatangani memorandum persefahaman dengan pembangkang dilihat sebagai usaha untuk mengelak polemik yang tidak wajar. Sekurang-kurangnya menunjukkan situasi menang-menang untuk kedua belah pihak, katanya. Jadi sekarang ini lain pula jadinya apabila pihak pembangkang ini berdolak dalih. Ya, sudah diberikan draft MOU tapi mereka pula baru-baru ini membuat kenyataan kononnya syarat-syarat itu pelik dan sebagainya. Ya, istilah harta pun mereka tidak setuju. Adakah begitu banyak harta sehingga mereka tidak setuju ya dengan syarat-syarat itu? Lepas tu harus sokong sehingga habis penggal. Ya, kenapa mereka tidak sokong juga ataupun persoalkan isu itu dan anggap semua itu pelik? Adakah mereka cuba berusaha lagi untuk menembuk atap ataupun meruntuhkan ataupun menjatuhkan kerajaan hari ini, sahabat-sahabat semua? Ataupun takut ya supaya mereka tidak boleh bermain isu 3R lagi. Kerana mereka mengatakan perkara itu pelik dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua berkaitan dengan individu ahli parlimen Pasir Gudang ini yang kelihatannya seperti budak kecil yang mahukan perhatian dengan membuat kenyataan-kenyataan yang dianggap mengkritik Datuk Seri Perdana Menteri kita hari ini. Satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan adalah di sebalik tekanan. Tekanan apa? Bakau ini yang menghadapi banyak pendakwaan, ya, terutamanya dalam salah guna kuasa dalam skandal Jana Wibawa, menghina dan memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agung. Ya, dijangka penganalisis berkata Muhyiddin dijangka akan kekal sebagai Presiden Bersatu dan juga pengurusi Perikatan Nasional. Jadi mari kita lihat sedikit perkembangan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi kalau kita lihat penganalisis politik berpendapat tekanan dihadapi Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, antaranya pendakwaan berkaitan hasutan dan kekalahan memalukan pada PRK Negeri tidak akan mengubah pelan kompromi menjelang pemilihan parti itu bulan depan. Mengikut rancangan itu, Muhyiddin akan kekal sebagai presiden manakala Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin naik pangkat kepada timbalan presiden. Manakala Ahmad Faizal Azmu turun selangkah menjadi naib presiden bersama dua penyandangnya yaitu Razidin dan juga Ronald Kiandi. Itu dia. Adakah pemimpin-pemimpin daripada Bersatu ini begitu kekurangan ketandusan pemimpin sehingga Muhyiddin ini mungkin akan dikekalkan ya sebagai presiden parti? Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata Muhyiddin akan terus diberi mandat memimpin Bersatu kerana dilihat tiada pemimpin lain mampu menggantikan
menggantikannya sebagai teras kekuatan parti ketika ini. Muhyiddin masih berpengaruh dan itu tak halang beliau kekal sebagai presiden kecuali selepas mahkamah memutuskan beliau bersalah. Lagipun beberapa kes pendakwaan di mahkamah pernah dihadapinya sebelum ini dan tak menghalang untuk beliau letak jawatan. Itu antara kenyataan-kenyataan lah daripada penganalisis politik. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda dua perkara yang saya kongsikan tadi? Hasan Karim seolah-olah seperti seorang budak yang buat hal untuk dapatkan perhatian. Ya, dikatakan apakah ini akan tetap jadi presiden Parti Bersatu, mungkin juga tetap menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Berikan komen atau pandangan anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.